dan cukup-cukuplah negara ini dipimpin oleh sebuah pemimpin. Alamak, seorang pemimpin. Assalamualaikum dan salam perjuangan buat seluruh rakyat Malaysia. Hari ini saya terbaca satu artikel dalam satu portal berita yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa kerajaan pada ketika ini dalam satu rangka untuk membuat satu pelan yang dinamakan Pelan Pemulihan Negara. Pelan Pemulihan Negara ini diwujudkan bagi negara ini untuk keluar, satu pelan untuk kita keluar daripada pandemik COVID-19 yang menular setelah sekian lama. Pelan. Macam mana dah setahun lebih pandemik COVID-19 ni menular dalam negara, baru nak ada pelan. Saya tak tahulah nak gelak ke, nak marah ke, nak sedih ke, tapi itulah hakikat dia. Baru nak ada pelan. Negara lain dah dalam tempoh boleh buat macam-macam perkara. Ada yang dah buat konsert, ada yang shopping mall dia dah buka macam biasa, ada yang dah boleh pergi stadium Euro, ramai orang datang ke stadium, ada yang ada pergi basketball pun ada. Jadi kita ni masih lagi dalam kepompong atau dalam senario kita setahun yang lepas, masa March tu, masa kita mula-mula COVID menular dalam negara. So saya tak faham tindakan kerajaan pada ketika ini yang baru mahu ada pelan. Dia baru pelan, baru nak rangka pula tu. Jadi kelemahan ini perlu diatasi segera. And saya percaya rakyat Malaysia dah tak boleh tunggu lagi. Bila kita cadangkan full total lockdown, dia tak buat total lockdown. Semua duduk di rumah macam awal-awal PKP pertama hari tu. Kilang dibuka macam biasa, walhal lah kilang tu yang paling tinggi kes COVID-19-nya. So saya tak faham kat mana silap dia, ataupun mungkin di dalam kerajaan itu sendiri bertelagah ataupun tidak menerima pendapat antara satu sama lain. Tiada koordinasi yang baik dan tiada seorang ketua yang dapat memandu negara ini untuk membasmi COVID-19 ini. So, tepuk dada, tanya selera. Lepas tu, ada lagi satu cerita di mana Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wanjan, menyatakan bahawa perlunya ditetapkan tarikh tutup pendaftaran bagi penerima-penerima vaksin. Tok, rasa macam tak sesuai. Ini bukannya cabutan bertuah atau program-program biasa yang Datuk buat. Datuk kena turun. Bila Datuk turun, baru Datuk tahu kenapa atau apa faktor sebenarnya orang-orang ni tidak mahu mendaftar vaksin, ambil vaksin. Satu, mungkin dia takut tu. Dua, dia mungkin tidak faham apa keperluan atau kepentingan mengambil vaksin ni. Tiga, mungkin dia tak tahu macam mana cara nak daftar. Bila saya sendiri turun tu di pasar dan melihat dan mendengar dan juga bertanya kepada seorang makcik ni, tanya kenapa dia tak daftar, dia kata, makcik, MySejahtera pun tak ada, dia kata kena guna MySejahtera. Ada yang sampai macam tu, Datuk, di dalam Kuala Lumpur. Bayangkan di luar ataupun di dalam kampung-kampung. Jadi Datuk kena berfikir sedikit ataupun turun, dan bukannya berada di awang-awangan di dalam kubah hijau berdekatan dengan Perdana Menteri dan membuat keputusan bahawa hanya dengan menetapkan tarikh tutup pendaftaran, semua orang akan berpusu-pusu untuk mendaftar. Salah tu. So, sebagai rakyat Malaysia yang juga pernah menjadi sukarelawan cuba mendaftar penduduk-penduduk di dalam Kuala Lumpur,
saya percaya tindakan Datuk ini adalah tidak tepat. Perkara ketiga yang saya nak bincangkan adalah pada ketika ini ramai pemimpin-pemimpin parti sedang dipanggil untuk menghadap yang di Pertuan Agong di Istana Negara. Kalau tanya saya, apakah isi kandungan perbualan atau perbincangan antara pemimpin-pemimpin parti ini dengan yang di Pertuan Agong, saya tidak tahu. Apa yang kita tahu adalah apa yang mereka cakap sejurus mereka keluar daripada pintu Istana Negara. Tapi pelbagai spekulasi timbul dan ada yang menyatakan pelbagai pendirian, ada yang kata nak buat mageran, nak jadi ketua kepada mageran itu. Ada juga yang nak ura-ura kata dialah Perdana Menteri, dialah timbalan Perdana Menteri. Ada juga yang saya terbaca sudah ada barisan kabinet yang baru. Untuk saya, itu semua masih lagi spekulasi. Dan difahamkan 16 hari bulan ini, Raja dan Sultan-Sultan akan berhimpun atau berjumpa dalam satu mesyuarat khas, dan diharap dalam mesyuarat khas itu dibincangkan sebaiknya dan dinilai sebaiknya, diperhalusi sebaik-baiknya apakah langkah terbaik untuk negara ini keluar pada wabak COVID-19 ini, kedua kembali membangunkan negara dalam keadaan yang sangat tenat ini. Kesimpulannya, saya amat-amat berharap apa jua keputusan yang akan dilakukan, biarlah ada perubahan yang amat drastik, kerana perubahan ini akan menentukan masa hadapan negara. Cukup-cukuplah dan cukup-cukuplah negara ini dipimpin oleh sebuah pemimpin, seorang pemimpin yang tidak dapat ataupun tidak mampu memimpin negara pada sangat-sangat yang amat kritikal. Kita perlukan seorang pemimpin atau sebuah pasukan yang dapat membawa negara ini lebih makmur, aman, harmoni, sejahtera dan maju bersama. Assalamualaikum dan salam perjuangan buat semua.